Surat 22 baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan murad ni kehendak, dan murad dan yang dikehendaki oleh musannif pengarang matan Ummul Barahin Syekh Sanusi dengan ijma' itu iaitu ijma' muwafaqah sekalian ulama yang mujtahidin atas bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu disifatkan dengan sami' dan basir dan mutakallim. Dan murad dengan ijma' itu, ijma' dalam matan Ummul Barahin, mana wa amma burhanu wujubis sam'i lahu ta'ala wal basari wal kalami fal kitabu was sunnatu wal ijma'u. Jadi dalil wajib pada akal Allah Ta'ala bersifat dengan sifat sama. Dalil wajib pada akal Allah bersifat dengan sifat basar. Dalil wajib pada akal Allah bersifat dengan sifat kalam. Apa dalilnya? Iaitu Alkitab, yakni ayat dalil Al-Quran. Wasunnah yang kedua, dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunyi apa? Bunyi orang baca? Kenapa duduk baca? Orang duduk mengajar ni. Dia baca apa? Dia baca Quran. Sunat baca Quran ke masa mengajar ni? Adabnya mana? Dalam masjid ni, orang tengah mengajar. Jaga adab molek. Tahu kan tu nak kena ajar juga. Jadi dalil Allah Subhanahu wa ta'ala wajib pada akal bersifat dengan sifat sama, basar, kalam. Yang pertamanya Alkitab, dalil Quran. Yang keduanya As-Sunnah, dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ijma'. Apa dia ijma'? Apa dia ijma'? Dan murad dengan ijma' itu dalil Allah Ta'ala bersifat dengan sama, basar, kalam. Apa ijma'? Iaitu muwafaqah. Muwafaqah ni bersetujulah sekalian ulama yang mujtahidin. Ulama yang mujtahid. Ulama yang mujtahid, ulama yang mengeluarkan hukum-hukum daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muwafaqah sekalian ulama ni atas bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu disifatkan dengan sami', yang mendengar, dan basir, yang melihat, dan mutakallim, yang berkata-kata. Dia sami', basir, mutakallim tu zat yang bersifat dengan sama, zat yang bersifat dengan basar, zat yang bersifat dengan sifat kalam. Jadi ijma' ulama Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat sama, basar dan kalam. Itu hak dalam matan Ummul Barahin, dalil Al-Quran, dalil hadis dan ijma' ulama.
yang mana sifat sama, basar, kalam ni didatangkan dengan dua dalil lah. Dia akan cerita di bawah tu, dalil nakli dan juga dalil akli. Daripada sifat wujud, kidam, baqa sampai ke sifat hayah hanya didatangkan dengan satu dalil, iaitu dalil akal. Bermula daripada sama, basar, kalam didatangkan dengan dua dalil. Dalil nakli, dalil ayat Al-Quran dan hadis. Kemudian didatangkan pula di bawah tu dengan dalil akli. Jadi sifat sama, basar, kalam didatangkan dengan dua ayat Al-Quran. Sama, basar dengan dua ayat Al-Quran. Kemudian dalil bagi sifat kalam pun dengan dua ayat Al-Quran. Kemudian didatangkan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis itu di dalam tu menjadi dalil bagi sama, basar dan kalam dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita biasa belajar dalam kitab-kitabnya, kalau didatangkan dalil nakli hanya didatangkan dalil ayat Al-Quran. Tapi dalam kitab Bidayatul Hidayah ni bukan hanya didatangkan dalil ayat Al-Quran, disertakan juga dengan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi dalil Allah bersifat dengan sama, basar dan kalam. Kalau kita buka kitab khusus sedikit pun, kalau mula daripada sifat wujud, kidam, baqa dengan dalil nakli pun kebiasaannya hanya didatangkan dengan dalil ayat Al-Quran sahaja. Dia tak datangkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kita jumpa dalam kitab Bidayatul Hidayah ni. Dalil sama, basar, kalam didatang dengan hanya satu hadis. Tapi dalam hadis itu ada ketiga-tiga dalil bagi sifat sama, basar, kalam. Dalam hadis itu, wa innama tad'una man huwa sami'un basirun mutakallimun wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan hanya senya kamu seru itu, kamu doa itu, Tuhan yang mendengar, lagi yang melihat, lagi yang berkata-kata. Dan iaitu Allah Ta'ala tu serta kamu barang di mana ada kamu. Itu dalam hadis ni. Kemudian hadis ni panjang melepasnya pergi kepada persoalan adab ketika berdoa. Adab ketika berdoa. Kita berdoa kepada Allah ni ada adab dia. Ada adab berdoa sebab kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak memohon ni ada peraturan lah. Kita nak memohon kerja, ada peraturan dia. Bukan pergi pohon gitu je. Kan kita nak memohon kan. Kita nak memohon satu-satu pekerjaan, kita nak memohon satu-satu perkara, ada peraturan dia. Ada peraturan dia. Nak mohon nak apa, ada peraturan. Bukan mohon gitu dah. Ni kita nak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagilah ada adab dia. Ada adab, ada peraturan dia ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adabnya apa? Jangan menyaringkan suara ketika bermohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak Nabi kata irba'u ala anfusikum tu. Ambil molek hadis ni. Irba'u ala anfusikum. Asal irba'u ala anfusikum ni, kesian belahlah akan diri kamu. Jangan kamu memenatkan diri. Jangan kamu ada apa? Serak suara. Ya Allah, ya Allah. Tu buat nanya ke diri tu. Apa dia? Serak suara tu, penat gitu tu. Nabi kata irba'u ala anfusikum. Asal maknanya kesian belahlah oleh kamu atas diri kamu. Sebab Nabi melihat, Nabi lalu pada satu kaum tu mencari air, kemudian dia berdoa kepada Allah dengan suara yang nyaring. Kaum ni air tak ada, dia pun mencari air. Ni di padang pasir ni kita maklum lah.
Air terkadang sukar. Jadi masa cari air itu dia berdoa kepada Allah, tapi dengan suara yang nyaring, dengan suara yang kuat. Nabi pun bersabdalah, irba'u ala anfusikum, kesian belahlah oleh kamu atas diri kamu. Berapa kesian belah? Serok suara buat gitu, penat gitu. Dah berteriak gitu. Kenapa Nabi kata irba'u ala anfusikum? Fa innakum la tad'una asamma wala a'ma wala abkama wala khaiba. Kerana sesungguhnya tidak berdoa oleh kamu akan Tuhan yang tuli. Bukan Tuhan tuli mu nak teriak-teriak gitu tu. Macam mana agak kita mitok dengan mak ayah kita. Kita mitok dengan suara kuat. Mak ayah pun marah. Apa? Aku pekak ke? Dah mitok dengan suara kuat. Jadi sekarang ni kerana bahawa sesungguhnya tiada memohon oleh kamu akan Tuhan yang tuli, yang pekak, bukan yang kelu, bukan Tuhan yang gaib, yang jauh daripada kamu. Dan hanya saja kamu seru doa tu akan Tuhan yang maha mendengar, maha melihat, lagi berkata-kata. Dan Tuhan yang kamu seru tu bersama dengan kamu di mana kamu berada. Mana kamu doa tu bukan doa kepada Tuhan yang pekak, yang jadi kamu nak berteriak, menyaringkan suara. Kesian belahlah pada diri kamu sendiri. Tu Nabi kata. Ada ni. Ni adab ketika berdoa. Kemudian dan ia Tuhan yang kamu berdoa bersama dengan kamu di mana kamu berada. Tu bicara dahulunya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Jadi dalam ayat Al-Quran, dalam hadis banyak Allah bersama dengan kamu. Allah bersama dengan orang yang sabar. Allah bersama dengan orang yang mukmin. Allah bersama dengan orang yang muhsin. Allah bersama dengan orang yang bertakwa. Bersama belaka tu. Kalau pakai Zuhir kok bersamalah. Macam kita bersama ni lah. Kita bersama ni bersama ni. Pada itu dipanggil hadis yang mutasyabih. Hadis yang pada zahirnya menimbulkan kesamaran atau orang awam yang memberi waham Allah Ta'ala ni nak serupa dengan segala yang baharu lah. Bersama-bersama ni bertempat, mustahil sama sekali. Ada tu balik kepada macam mana huraian jalanan ulama salaf dan jalanan ulama khalaf berkaitan dengan ayat Al-Quran yang mutasyabihah dan hadis Nabi yang mutasyabih. Tu kena kemah molek tu. Tu kena kemah molek bab pegangan. Ini cerita bab pegangan ni cerita nak mengenal Allah, nak mengenal Rasul. Tak ada bahagian ni, tak ada lah. Wak rajin semayang, wak rajin berjemaah, wak rajin puasa sunat, buat apa amal sekalipun, sama sekali tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu boleh apa? Boleh bersenam lah. Pagi-pagi bangun awal, berjalan kaki, datang ke masjid, boleh bersenam, boleh betul orang. Boleh tu je lah. Tapi kalau dalam bab mengenal Allah ni tak lepas, tak ada lah. Nak buat lagi lah, tapi tak ada bahagian. Tak ada bahagian. Pada kemah molek hak berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambahan sekarang pula banyak ajaran-ajaran yang menghuraikan ayat-ayat Quran yang mutasyabihah, hadis-hadis yang mutasyabih, bukan dengan jalanan ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Jalanan yang terpesong, walaupun mereka mengaku mereka lah jalanan ahli sunnah wal jamaah. Sekarang ni banyak bawakan yang seumpama tu, kalau kita tak kemah molek bab pegangan diri kita, keluarga kita, macam mana? Ni kalau kita sendiri pun kita tak heran bab ilmu pegangan, anak cucu kita lagi tak peduli. Anak cucu kita sembahyang bang tak tinggal. Tapi kalau kita orang tua ni bab pegangan pun tak belajar molek, tak kemah molek, biar mantap, biar biar jelas molek, macam mana dengan anak cucu kita? Lagilah mereka tak peduli. Kalau kita sendiri tua keluarga, bab ilmu pegangan awak dah tahu je. Awak payah je, payah. Allah payah ilmu tauhid. Jadi dia buat lemah je. Payah ilmu tauhid, dia buat lemah. Jadi buat macam bodoh jadinya. Payah ni orang bodoh.
Payah bodoh tu. Orang tak bodoh tak kata payah. Tak bodoh dia cerdik, dia memperbodohkan diri sendiri. Hak cerdik dia belajar ilmu dunia, dia guna cerdik untuk belajar ilmu dunia. Payah, senang, mudah je, siang malam. Ilmu agama, ilmu tauhid, payah. Dia buat payah pula jadinya. Padat ni, dia buat payah, dia nak senang je, nak ikut nafsu sendiri. Itu bukan hak tu. Hak tu bukan bukan ni jalanan yang sebenar tu nak jadi orang berimam molek. Sebab mari macam-macam sekarang ni. Macam mana kita kalau mari mereka yang menyabitkan, menyatakan Allah bertempat, kita nak pelepah macam mana? Mereka datang ke Al-Quran. Ni hadis Nabi SAW ni. Allah bersama dengan kamu di mana ada kamu. Maka timbul satu akidah, kamu berada di mana? Manusia ni berada di mana-mana, maka Allah pun berada di mana-mana. Ini satu akidah yang terpesong. Dari Al-Quran ni hadis Nabi, dari Al-Quran pun sama. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Sama aja. Wa huwa ma'akum aynama kanu. Ayat Al-Quran. Ini hadis Nabi. Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Timbul akidah yang terpesong, Allah berada di mana-mana. Satu golongannya istiwa alal arsy dalam surah Jadah tadi kan, summastawa alal arsy. Timbul satu golongan terpesong pula, Allah duduk atas arasy. Satu golongan pula Al-Quran menyatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dai Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Dia pakai zahir, Allah berada di mana-mana. Ni duduk dia pakai zahir belaka. Ada ni. Patut ayat amintum man fis sama', Allah duduk di langit. Di satu golongan pula. Ada ni. Patut macam mana kita? Ahli sunnah jemaahnya macam mana? Allah berada di mana-mana. Al-Quran, hadis Nabi. Allah bersama kamu di mana kamu berada. Patut balik macam mana huraian ulama salah, macam mana huraian ulama khalaf. Dia kalau bicara berkaitan dengan ayat mutasyabihah ni, surah Al-Hadid ayat keempat tu lah. Di awal ayat surah Al-Hadid ayat keempat, di awalnya summastawa 'alal 'arsy, di akhirnya wa huwa ma'akum aynama kuntum. Satu ayat awalnya summastawa 'alal 'arsy, di akhirnya wa huwa ma'akum aynama kuntum. Kalau pakai zahir, istiwa atas arah, Allah duduk atas arah. Hak ujungnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan ia Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Kalau pakai zahirnya, Allah duduk bumi lah pulaknya, sebab kamu berada di bumi. Kalau pakai zahir, maka jadi apa panggil itu? Awal ayat dengan akhir ayat jadi berlawanan. Jadi mustahil sama sekali kalamullah ayat Al-Quran berlawanan. Mustahil sama sekali. Macam mana di awal istiwa atas arasy, di akhir Allah bersama. Balik jalan salah macam mana, jalan khalaf macam mana. Tapi daripada dua ayat ni timbul dua pegangan terpesong yang pakai zahir. Satu golongannya Allah duduk atas arah, satu golongannya Allah berada di mana-mana. Ni ada belakang ni dalam mengajar ni. Diceramah kepada mu'allaf. Ceramah lah, dia mengajak agama kepada mu'allaf. Kan dia ada kan mu'allaf ni, dia buat satu ni satu program apa semua untuk ajar bab agama lah. Dia bawa masuk Islam. Dia ajar macam mana Allah berada di mana-mana, dalam tandas je tak ada. Dia ajar gitu. Allah berada di mana-mana, dalam tandas je tak ada. Tandas ni busuk ke macam mana tak tahulah. Dia boleh ajar gitu. Allah berada di mana-mana, dalam tandas dia tak ada. Ini ngajar pada orang baru masuk Islam ni. Ada ni. Ditugaskan untuk beri pemahaman agama kepada orang masuk Islam. Dia ajar gitu. Orang tua biasa cakap tu. Tuhan ada di mana-mana tu. Jangan cakap gitu. Faham tak ni? Anak dia nak pergi jauh kan? Nak pergi belajar jauh, nak pergi kerja jauh. Mu jangan buat pelik-pelik. Walaupun ayah mu jauh tak ada dekat dengan kamu, tapi Allah ada di mana-mana. Jangan ada cakap gitu, tegur lalu tu. Salah cakap gitu. Padat ni. Kan anak dia nak pergi jauh.
Jadi dia takut anak dia buat apa-apa yang salah, dia pesan gitulah. Jangan buat benda hak karut-karut. Allah ada di mana-mana. Tu kena betul molek tu. Apa anda Allah ada di mana-mana? Allah banyak? Tak mungkin gitu. Dari mana kan kena banyak lah. Kan? Polis ada di mana-mana. Mana apa? Polis ada di mana-mana. Mana polis ramah? Cari orang. Rata-riti ada polis tepi jalan. Lepas tu kita kata polis ada di mana-mana. Mana apa? Ramah. Dan Allah ada di mana-mana. Tuhan banyak ke? Tak ada gitu. Tak ada orang pegang gitu. Dari mana-mana maksud apa? Allah pergi mari. Berpindah randau. Itu mustahil lagi tu. Tapi kadang-kadang waktu cakap gini maksudnya Allah mengetahui. Allah mengetahui? Sebut Allah mengetahui lah. Allah mengetahui? Sebut Allah mengetahui. Kamu duduk jauh dari mak ayah, buat panggang molek sebab Allah mengetahui, Allah melihat. Begitu sudah lah. Tu nak kena kemah tu. Jadi dua pegangan yang terpesong. Satunya, ada satu soalan. Boleh tak berpegang Allah di mana-mana? Yang tukang jawab kata, berpegang Allah berada di mana-mana, boleh. Jangan berpegang Allah bertempat pada satu tempat yang khas atas arah. Tahu tak boleh? Orang tanya, boleh tak berpegang Allah di mana-mana? Dijawabnya, berpegang Allah di mana-mana, boleh. Yang tak bolehnya, berpegang Allah bertempat pada satu tempat yang satu je lah. Yang khas, atas arah sahaja. Itu tak boleh. Di mana-mana boleh. Sebab kalau berpegang Allah di atas arah, berpegang Allah bertempat, salah. Kalau Allah di mana-mana, tak bertempat lah maknanya. Pelik kata. Di mana-mana lagi banyak tempat. Atas arash bertempat pada satu tempat. Di mana-mana, kalau di mana-mana tak bertempat. Kalau di mana-mana tak bertempat ke? Lagilah bertempat. Lagi banyak tempat. Cuma tak duduk diam pada satu tempat. Berpindah-pindah. Ada yang jawab gitu. Nah, tu kata kena cermat. Hak tukang bawa ni semua orang-orang hebat-hebat belaka. Allah berada atas arash, orang hebat. Allah berada di mana-mana, orang hebat. Tapi dua-dua tu bukan jalanan Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan jalanan salaf dan bukan jalanan khalaf. Kita nampak ni salah ke khalaf ke, dengar perkataan jangan awak, dah uti kita salah apa dia. Dah uti kita khalaf apa dia. Dah uti lah, dah belajar. Kalau belajar bab mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, perincian, adalah bicara salaf, adalah bicara khalaf. Tadi hak berkaitan dengan ayat-ayat yang mutasyabihah, hadis-hadis yang mutasyabih. Jadi hak hadis, hak dalil Allah bersifat dengan sama basar dan kalam tu, yang pertamanya kita selain daripada bicara berkaitan dengan sifat Allah, yang pertama bicara bab adab ketika berdoa. Dimakruhkan kita menyaringkan suara ketika berdoa. Sebab berdoa ni hukum asalnya sunat perlahan, setakat dengar di telinga sahaja, merendahkan suara dan merendahkan diri ketika berdoa. Sebab berdoa ni memohon, merayu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keadaan macam mana? Dengan suara yang rendah, dengan merendahkan diri. Itu adab ketika berdoa. Ada banyaklah adab ketika berdoa ni. Tapi menyaringkan suara hukumnya adalah makruh. Adapun imam mengkuatkan suara, itu supaya diaminkan oleh makmum. Macam kita bicara lepas kan, kita semayang subuh, kita semayang di rumah seorang diri, Fatihah kita baca kuat, surah kita baca kuat. Tapi ketika kita baca kunut, sunat perlahan. Ni kita semayang seorang di rumah ni, semayang subuh ni, Fatihah baca kuat, surah baca kuat, tapi kunut baca perlahan. Kita baca kuat di rumah. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Dengar orang sebelah, bawa baca kunut subuh, kau berapa dah cerah dah. Baca kuat ke kunut? Dah. Fatihah baca kuat, surah sunat baca kuat, tapi kunut baca perlahan. Tapi kenapa tu imam di masjid kunut baca kuat? Itulah hukum asal berdoa perlahan. Tapi oleh kerana menjadi imam, supaya diaminkan oleh makmum belakang, sunat membaca kuat. Tapi bukan berteriak. Bukan berteriak, tapi mengkuatkan suara sedikit. Ada mikrofon pula kan, supaya makmum belakang dengar, makmum belakang pun amin.
Sebab kalau di imam sekalipun berbetulan dengan elektrik terpadam, mikrofon tak jadi, campur pula dengan hujan contohnya, contoh buat masalah, imam membaca kunut dengan kuat juga. Makmum lelaki yang berhampiran dengar, makmum perempuan yang jauh dengar ke tak? Dah elektrik terpadam, tak ada bunyi suara di mikrofon, speaker tak bunyi, dia capur pula dengan bising hujan. Imam baca kunut dengan kuat, tapi makmum perempuan belakang tak dengar. Tak dengar. Makmum perempuan belakang tak sunat aminkan. Tapi makmum perempuan belakang dengar. Orang lelaki orang mana ni? Amin. Orang lelaki dekat. Amin. Perempuan pun nak tupang amin dengan orang lelaki. Dah. Sebab dia tak dengar kunut tu imam. Dah dengar pun kunut apa lagi? Allahumma hdina fi man hadait lah. Imam tak ada kunut lain. Kunut ni banyak bacaan doanya. Tapi kita ni waktu je kita pandangnya. Dan imam baca Allahumma hdina fi man hadait lah. Dengar ke tak kamu nak aminkan? Dengar amin makmum depan, makmum lelaki depan. Tak boleh pakai tu. Lepas tu perempuan buat mana? Akak tangan, baca doa sendiri. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Apa sedih? Sebab apa? Sebab tak dengar. Sebab imam mengkuatkan suara kunut dia, tapi perempuan tak dengar, tak sunat aminkan. Lepas tu baca kunut sendiri. Ada ni. Ni bicara bab makmum, imam dengan makmum ni. Contoh masalah yang sama. Makmum perempuan belakang tak dengar Fatihah tu imam. Imam baca Fatihah kuat, subuh, maghrib, isyak. Imam baca Fatihah kuat, tapi tak dengar sebab hujan, elektrik terpadam. Maka makmum pun baca Fatihah segera. Sama dengan macam semai zuhur semai asar lah. Bila makmum tak dengar bacaan tu imam sebab zuhur asar, imam memperlahankan bacaan, maka makmum baca Fatihah awal-awal. Tapi apabila dengar bacaan Fatihah tu imam subuh, maghrib, isyak, makmum akan baca Fatihah selepas imam selesai baca Fatihah. Sekarang ni bacaan imam kuat subuh, maghrib, isyak, tapi tak dengar kerana elektrik terpadam campur dengan hujan. Maka makmum lelaki di hadapan dia dengar, tak apa, makmum lelaki tu sebab dia dekat. Makmum perempuan belakang tak dengar, dia pun baca Fatihah lalu, baca Fatihah awal. Sedang dia baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, bunyilah makmum lelaki amin depan. Bunyilah makmum lelaki amin. Jangan sesekali makmum perempuan yang tak dengar Fatihah tu imam depan aminkan juga. Kalau dia ihdinas siratal mustaqim, bunyi amin, dia pun amin juga. Putus mualak Fatihah dia. Putus mualak. Mana apa tu? Fatihah kena ulang balik daripada awal. Sebab kamu selit di tengah tu zikir yang tak sunat kamu kata. Pada ni. Ada pun kalau biasa berlaku tarawih. Masjid ni tak tahulah macam mana. Biasa berlaku tarawih. Imam dia baca surah Qul Huwallah rakaat kedua. Kapung lah ni Qul Huwallah. Jadi makmum ni imam baca Fatihah separuh, makmum sudah memulai baca Fatihah. Makmum dengar Fatihah tu imam, tapi makmum baca Fatihah cepat sikit sebab imam baca Qul Huwallah aja. Jadi makmum yang dengar bacaan Fatihah tu imam ni sampai radallin, makmum ni sunat berhenti Fatihah sekejap, lepas tu amin. Tu tak putus molek sebab tu sunat. Sebab apa? Sebab dengar pandang ni, dengar Fatihah tu imam. Cuma makmum baca Fatihah awal sedikit sebab tu imam baca Qul Huwallah aja. Rakaat kedua tarawih wasa pula dia baca. Contohlah. Hak tu memang sunat amin kan? Tak putus molek. Hak tadi makmum perempuan belakang, dia tak dengar Fatihah tu imam. Dengar tak dengar sungguh ke ataupun dengar tapi tak butir Fatihah tu. Hukumnya tak dengar lah. Pada dengar tak butir, dengar tak jelas. Dengar tak jelas, hukumnya tak dengar. Jangan amin kan? Dia amin je. Ihdinas siratal mustaqim, makmum depan tu amin, dia pun amin juga Fatihah tu imam, putus molek. Dia kena mula Fatihah daripada awal sebab dak sunat aminkan, sebab kamu dak dengar. Ni. Itu imam dengan makmum, gitulah. Doa ni memang perlahan tapi disunatkan kuat kerana untuk diaminkan oleh makmum. Makmum tak dengar, tak ada amin. Ni dalam semayang ni, sama telah luar semayang. Tak dengar doa tu imam, amin belakang, tak ada tu. Tapi nak ceritanya, memang disunatkan perlahan. Itu adab berdoa. Tapi bila menjadi imam, disunat kuat sikit supaya diaminkan oleh makmum.
Hak dalam hadis ni, ni bukan kuat, ini berteriak. Hak tu hukumnya adalah makruh. Ini bicara hadis hak minggu lepas. Hak dalil bagi sama basar kalam. Dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa dia? Hak ijma' pula. Ijma' ni muwafaqah sekalian ulama yang mujtahidin atas bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu disifatkan dengan sami' dan basir dan mutakallim. Sami' ni yang mendengar, yang melihat dan yang berkata-kata. Mana Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat sama, Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat basar, Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat kalam. Jadi sami'un ni zatun muttasif bisam'i, basirun zatun muttasif bil basar. Zat Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat sama, zat Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat basar, zat Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kalam. Dan dinamai dalil ini, dalil Quran, dalil hadis ni, dalil nakli. Kerana yang empunya karangan ni tuan kitab lah, tuan kitab Matan Umil Barahin. Siapa empunya karangan? Syekh Sanusi. Kerana yang punya karangan Syekh Sanusi dalam Matan Umil Barahin mendatangkan pada sifat yang tiga ini, sama basar kalam, dengan dua dalil. Wujud kidam baqa sampai hayat, Syekh Sanusi hanya mendatangkan satu dalil, iaitu dalil akal. Adapun sama basar kalam, Syekh Sanusi datangkan dengan dua dalil. Quran hadis dipanggil dalil nakli. Dalil yang diambil, yang dipindah daripada Al-Quran dan hadis dipanggil dalil nakli. Dalil nakli, satu lagi dalil akli. Dalil nakli, dalil yang diambil daripada Al-Quran dan hadis. Dalil akli, dalil yang dibangsakan pada akal. Jadi sifat sama basar kalam, Syekh Sanusi mendatangkan dengan dua dalil. Mana dua dalil? Badal dia. Satu dalil nakli. Satu dalil nakli. Satu dalil, lepas tu nakli. Tak faham tu. Dua dalil. Mana? Satu, yang pertama, dalil nakli. Mana? Seperti telah terdahululah dengan dalil ayat Al-Quran, didatangkan dua ayat bagi dalil sama pasal kalam, dan didatangkan satu hadis dalil Allah Ta'ala bersifat dengan sama pasal kalam. Okay, yang pertama, satu dalil nakli, satu yang pertama lah. Dan kedua, di sini kedua. Tadi satu dalil nakli, dan kedua dalil akli. Satu tu yang pertama lah, dan kedua dalil akli. Dalil akli. Mana dalil akli? Iaitu dalil akli jikalau, ini dari akal, jikalau tiada ada Allah bersifat dengan sami' dan basir dan mutakallim. Bersifat dengan sifat sami', dia aula lah. Aula seeloknya kata ginilah, aula je ni. Aula kata bersifat dengan sama dan basar dan kalam, bukan bersifat dengan sami', basir dan mutakallim. Sebab sami' ni kena kepada Allah Ta'ala. Sami' zatun muttasifun bisam'i, yang mendengar. Mana yang mendengar? Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat sama, itu yang mendengar. Yang melihat, mana yang melihat ni? Kena kepada zatnya, kena kepada zat diri Tuhan yang bersifat dengan basar. Yang berkata-kata, siapa yang berkata-kata? Kena kepada diri Tuhan yang bersifat kalam. Macam ginilah kalau kita cakap kita ni, yang pandai. Yang pandai ni kena pada orang yang pandai. Yang gagah tu kena pada orang yang ada sifat gagah di dia. Apa dah ni? Sekarang perlu sebut kata yang gagah. Yang gagah ni kena pada sifat ke kena kepada orang? Kena pada orang yang ada sifat gagah di tubuh dia. Jadi gitulah.
Jadi di sini sami' yang mendengar. Yang mendengar tu kena kepada zat Tuhan yang bersifat dengan sifat sama. Sini sebab dia kata bersifat ni. Jikalau tiada ada Allah bersifat dengan sami'. Sami' ni bukan sifat. Sami' ni bukan sifat. Sami' ni kena kepada zat Tuhan yang bersifat dengan sifat sama. Sifatnya apa sifat? Sama tu sifat. Basar tu sifat. Kalam tu sifat. Bila ada sifat sama, basar, kalam di zat Allah, Allah ni yang sami'. Wa huwas sami'ul basir. Dan ya Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi gitu. Jadi bila ada sifat sama, Allah yang mendengar. Bila ada sifat basar, Allah yang melihat. Jadi sifatnya sama, basar, kalam. Di sini jikalau tiada ada Allah Ta'ala bersifat dengan sami'. Aula je lah ni. Aula kena kata ginilah, bersifat dengan sama dan basar dan kalam. Aula dia gitu. Itu di tepi gitu sudahlah. Itu di tepi kita. Jikalau tiada ada Allah bersifat dengan sama dan basar dan kalam, nescaya adalah ia Allah bersifat dengan lawan ni. Lawan yang tiga ni lah. Sama, basar, kalam. Tak ada sifat sama, basar, kalam, maka bersifat dengan lawan dia lah. Mana lawan pada sama, basar, kalam? Iaitu lawan kepada sama, basar, kalam. Yang tuli dan yang buta dan yang kelu. Dia buat macam tadi. Sami' yang mendengar. Lawan dia yang tuli. Basir yang melihat. Lawan dia yang buta. Dia yang ni bukan sifat dah. Yang ni kena kepada zat. Kalau kata yang tuli, kena pada orang yang tuli. Gitu lah kalau yang ni. Sifatnya apa? Sifat tuli. Orangnya orang yang tuli. Kalau gitu. Jadi sifat lawan pada sama, basar, kalam, tuli, buta, kelu. Gitu. Bukan yang tu kena pada sifat, kena pada zat. Tuhan yang tuli tu mustahil. Tuhan yang buta tu mustahil. Tu kena pada zat Tuhan. Dan yang kelu, yang juga kelu, mana kelu? Kelu ni bisu lah. Kita kelu apa kelu? Kelu kita ni gamam tau. Kelu tak terkata. Kejut. Kelu. Kan gitu? Tak, kelu mana apa kelu? Mana kita jadi kejut. Kelu. Tak cakap. Kata kelu. Ni kelu tak ni? Ni kelu ni bisu sungguh ni. Bisu kelu ni. Kelu satu lagi. Kelu tu. Ni. Orang teka-teka tu kan. Apa kelu dia? Tu teka. Itu ajar lain tu. Itu KLU tau. KLU mana dia teka tak pandai nak jawab. Marilah kelu sikit. Apa kelu tu? Gambaran tak apa. Dah dia teka payah nak jawab. Kita katalah mana kau mari kelu sikit. Tu kelu. Dia ni aja kaf lam waw ni. Kelu mana apa ni? Bisulah. Tu sifat lawan pada sifat kalam. Kelu bisu. Dan yang demikian itu, yang demikian tuli, buta, kelu, kekurangan. Ada kekurangan apa? Kalau di manusia pun kekurangan dah. Orang sehat, gagah, smart orangnya, tapi telinga tuli. Ada kekurangan. Betul kalau apa-apa hal dengan bahasa isyarat. Dah apabila dia tuli akan jadi bisu. Pada ni dia bukan bisu. Tapi kerana dia tuli, jadi dia tak boleh nak berkata-kata. Tapi ada tak sifat kalam di lidah dia? Mungkin ada. Pandai ni ke macam mana? Dia jadi tak boleh berkata-kata, bukan dia bisu. Tapi kerana dia tuli. Ke memang kerana dia bisu? Orang yang Tuhan jadikan tuli, serta Allah jadikan dia bisu. Dia jadi tak boleh nak berkata-kata kerana nak cakap apa? Dia tak dengar apa pun. Yang jadi boleh berkata-kata ni kan kerana dengar perkataan. Kan? Dengar perkataan kan? Daripada budak, dengar, boleh sebut, dengar, boleh sebut, dengar, boleh sebut. Ada ni.
Jadi budak-budak ni dia lahir tu bukan bisu. Tapi oleh kerana dia tak pandai nak berkata-kata. Bila dengar dia boleh sebut satu perkataan, boleh sebut satu perkataan, boleh sebut satu perkataan. Jadi makna orang yang tuli kemudian bisu ni mungkin dia bukan bisu, dia tuli je. Wallahu alam. Dan ni cerita ni waktu tanya bahagian orang perubatan lah. Dia sebenarnya hak tuli ni dia Tuhan buat jadi ngebisu ke ataupun dia bukan bisu. Cuma dia tak boleh nak berkata-kata sebab dia tak dengar apa perkataan. Jadi macam budak-budak lah. Budak-budak bukan bisu. Tapi dia tak pandai nak sebut sebab dia baru dengar perkataan. Kan lama-lama dia pandai sebut. Jadi orang, ni kan kena guna bahasa isyarat. Kalau orang, kekurangan kedok. Kalau nak minang apa semua, orang pakai nak terima tu. Malaikat dia kena sama-sama. Kan dia kan? Dia suami isteri, dia bahasa isyarat je. Dia memang dua-dua tu tuli, tak tahulah, takut seorang dia tuli, seorang tu tak tuli tapi dia pandai bahasa isyarat. Wallahu a'lam dah. Hak tu lagi bagus Sebab apa? Tak bunyi suara, tak bising dia orang. Tak bising dia orang. Dia isyarat aje. Kalau orang pun kekurangan, kagum molek segor, buta, tak kekurangan. Tiba-tiba Allah Ta'ala bersifat dengan sifat lawang dia sama pasar kalam, tuli, buta, kelu, itu kekurangan. Dan kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Kerana berkendak ia Allah pada ketika kekurangan tu kepada yang menyempurna akan dia. Bila Allah bersifat kekurangan, sifat mustahil, Allah berkendak pada ketika kekurangan tu kepada yang menyempurna akan dia akan kekurangan yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian berkendak tu kepada yang menyempurnakan kekurangan, melazimkan baharu, melazimkan yang baharu pula jadinya. Kerana tiada yang berkendak pada yang lain, malaikat yang baharu lah. Yang baharu yang berkendak kepada yang lain. Macam kita ni kan, kita baru berkendak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang qadim tidak berkendak kepada yang lain. Kalau bersifat dengan sifat tuli, buta, kelu, kekurangan sifat mustahil. Kerana kalaulah bersifat dengan sifat kekurangan, maka Allah berkendak pada yang menyempurnakan kekurangan Allah, berarti baharu Allah Ta'ala ni. Dan iaitu baharu Allah Ta'ala mustahil dari situ. Dia nak pendek laginya, dalil akli sama basar kalam. Dalilnya ada makhluk ini. Aku tu pun boleh. Sebab kita berpegang secara ijmal permulaan sebelum secara tafsil sifat 20. Kita berpegang secara ijmal permulaan secara kasar. 20 ni secara tafsir, secara perici. Padu'ain tu perici tu bukan ngapa budak-budak wujud kidang bakok cukup dah kita ngapa budak-budak. Tu hak jenis memperbodohkan diri. Dia buat dia macam budak-budak. Ngapa wujud kidang bakok ni budak-budak. Dia ilmu tauhid wujud kidang bakok ngapa macam budak-budak. Mana memperbodohkan diri. Buat diri itu bersifat dengan sifat kebudak-budakan. Maksud apa? Bersifat dengan sifat kebudak-budakan. Bersifat dengan sifat budak-budak. Sifat 20 ngapa? Tu budak-budak. Bak akidah ni jadi budak-budak tak tahu nak ceritalah. Jadi ngapa-ngapa ni budak-budak. Sifat 20 wajib perici satu-satu. Hak cara kasarnya permulaan. Wajib berpegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya. Berpegang maha suci Allah bersifat kekurangan yang tidak terhingga bilangannya. Mana kekurangan? Termasuk tuli, buta, kelu. Apakah dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan? Apakah dalil Allah maksudnya bersifat kekurangan? Ada makhluk ini. Jadi apakah dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan? Sama basar kalam. Ada makhluk ini. Apakah dalil maha suci Allah bersifat kekurangan? Sifat tuli, buta, kelu. Ada makhluk ini. Jadi cara rekahnya, dalil Allah bersifat dengan sifat sama basar dan kalam. Dalil
Allah tidak bersifat dengan sifat tuli, buta dan kelu. Ada makhluk ini. Itu dalil akli. Rekah je. Dalil aklinya rekah. Mudah je lah. Dalil ada makhluk ini. Tapi dalam kitab Mata' Mubarahim, dalil samak basar, sifat samak basar dan kalam didatangkan dengan dua dalil. Dalil nakli, dalil yang diambil di Quran dan hadis, dan dalil akli. Selesai dalil samak basar dan kalam. Wallahu a'lam. Wa amma burhanu kauni fi'lil mumkinati au tarkiha jaizan fi haqqihi ta'ala fa'li'annahu law wajaba alaihi ta'ala syai'un minha aw istahala aqlan lan qadabal mumkinu wajiban aw mustahilan wa zalika la yuqalu. Ini dalil sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Harus Allah mengadakan mungkin dan harus Allah meniadakan mungkin. Jadi sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus bagi Allah wajib berserta dengan dalil. Sekurang-kurangnya dalil akli, dalil yang dibangsakan kepada akal. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.